Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar kuasa 3 dan punca kuasa 3. Baik, objektif kita hari ini adalah menerangkan maksud kuasa 3 dan punca kuasa sempurna, menentukan sama ada suatu nombor itu adalah kuasa 3 sempurna dan menyatakan hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi, minggu lepas kita belajar pasal kuasa 2. Minggu ini kita belajar pasal kuasa 3. Jadi, apa itu kuasa 3? Okay, sekiranya kamu ada satu kubus, dalam bahasa Inggeris dipanggil cube. Okay, sekiranya kamu ada satu kubus, okay, kamu pasti tahu yang setiap sisi kubus adalah, setiap panjang sisi kubus adalah sama. Okay, sekiranya cikgu memberi kamu satu kubus. Baik, cikgu tengok satu kubus. Okay, sekiranya cikgu beri satu kubus berukuran 1 unit setiap sisi. Satu unit setiap sisi. Jadi, 1 unit panjang, 1 unit tinggi, 1 unit lebar. Jadi, setiap isi padu bagi, cikgu namakan kubus ini A. Jadi isi padu bagi A adalah 1 darab 1 darab 1. Jadi ini bermaksud 1 kuasa 3. Jadi isi padu bagi kubus A adalah 1 kuasa 3, iaitu 1. Begitu juga dengan isi padu B. Sekiranya cikgu memberi, panjang kubus ini adalah 2 unit. 2 unit. Dan dia punya sisi pun, setiap sisi kubus adalah sama. Jadi di sini 2 unit. Lebar 2 unit dan tinggi juga 2 unit. Jadi isi padu bagi kubus ini adalah 2 darab 2 darab 2. Ini bermaksud 2 kuasa 3. Jadi ini bermaksud 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi 8 unit bagi isi padu B. Bagi isi padu C, kita tengok pula C. Panjang dia 3 unit. 1, 2, 3. 3 unit. Jadi lebar dia 3 unit. Tinggi juga 3 unit. Jadi isi padu bagi kubus C adalah 3 darab 3 darab 3. Oleh itu 3 kuasa 3. Jadi 3 kuasa 3 samalah dengan 3 darab 3 darab 3. Kamu akan dapat 27 unit. Cikgu minta kamu buka kamu punya modul PDPR 3.2 minggu ke 9. Di sini cikgu tak bekalkan nota ringkas dan sedikit penerangan. Jadi cikgu minta kamu buka soalan bagi kuasa 3. Kita nak menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Bagi maksud kuasa 3, sekiranya kamu ada satu sisi, 1 unit, 1 unit, 1 unit, ini bermaksud isi padunya adalah 1 kuasa 3. Kalau kita tekan kalkulator, cuba kamu buka kalkulator kamu. 1 kuasa 3 di sini ya, X kuasa 3 ni kamu tekan shift kuasa 3. Ini maksud 1 kuasa 3, kamu akan dapat 1. Jadi di sini 1 kuasa 3 bermaksud 1 kalau dibagi nama dalam unit kuasa 3, jadi 1 unit kuasa 3. Ini maksud isi padu bagi, kita namakan yang ni A. Isi padu bagi kubus A. Tengok isi padu bagi kubus B. Samalah 2 darab 2 darab 2. Jadi 2 kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3 samalah kalau kamu nak tekan kalkulator. 2 kuasa 3 shift kuasa 3. Di sini 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi 2 kuasa 3 sama dengan 8. Di sini bermaksud C 3 darab 3 darab 3. Ini dalam unit. Dalam unit kuasa 3. Jadi 3 kuasa 3. Jadi 3 kuasa 3
3 kuasa 3 adalah 27. Jadi 3 kuasa 3, 27. Bagi D sama panjang 4, lebar 4, tinggi 4. Jadi 4 kali 4 kali 4 atau 4 kuasa 3 sama dengan 4 kuasa 3 sama dengan 64. Okey. Cikgu apa maksud kuasa 3? Jadi kuasa 3 adalah sebarang nombor yang kamu darab 3 kali. Jadi di sini juga bermaksud 1 darab 1 darab 1. Ini juga bermaksud 1 kuasa 3. Di sini bermaksud 2 darab 2 darab 2. Jadi ini bermaksud 2 kuasa 3 sama dengan 8. Di sini bermaksud 3 darab 3 darab 3. Jadi di sini bermaksud 3 kuasa 3 sama dengan 27. Di sini 4 kuasa 3. 4 darab 4 darab 4. Jadi 4 kuasa 3 bermaksud 64. Jadi apa itu kuasa 3? Kuasa 3 adalah hasil darab bagi sebarang 3 nombor yang sama. Okey, cikgu nak ajar kamu tanpa menggunakan kalkulator, cari kuasa 3 yang berikut. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, cari kuasa 3 yang berikut. Jadi tadi kita dah faham maksud kuasa 3 iaitu darab sebarang 3 nombor yang sama. Jadi apabila darab sebarang 3 nombor yang sama, 3 nombor yang sama. Ini bermaksud 27 darab 27 darab 27 darab 27. Di sini ada soalan bagi buku teks 3.2a. Jadi cikgu nak kamu selesaikan buku teks buku 3.2a. Jadi di sini bermaksud 27 kuasa 3 bermaksud 27 darab 27 darab 27. Cikgu. Kalau tak guna kalkulator, ini maksud kamu tak tekan sebagai 4 kuasa 3, 64 ni. Kamu boleh tekan kalkulator juga. Dengan kamu tekan 27 darab 27 darab 27. Ini bermaksud 27 kuasa 3 bermaksud 19,683. Jadi di sini bermaksud 19,683. Di sini juga bermaksud cari nilai nombor kuasa 3 berikut. Ini juga bermaksud 45 darab 45 darab 45. Cari nilai dengan darab 45 darab 45 darab 45. Di sini juga bermaksud 343 darab 343 darab 343. Di sini juga bermaksud 215 darab 215 darab 215. Jadi, kamu selesaikan modul soalan L1, yang ni modul PDPR 3.2. Modul PDPR 3.2. Jadi, kita nak tengok pula apa pula itu kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna satu nombor bulat. Cikgu nak tambah sikit. Satu nombor bulat dan integer. Jadi di sini tidak termasuk termasuk perpuluhan dan pecahan. Jadi kuasa 3 sempurna. Jadi sini kuasa 3 ya. Kuasa 3 sempurna adalah kuasa 3 suatu bulat adalah kalau kita buat satu unit kubus, kita boleh susun 8 unit kubus dalam satu kubus besar. Kalau kita ada 27 kubus kecil, kita susun 27 kubus kecil untuk dapat satu kubus yang besar. Contoh kalau kita ada 9 kubus kecil, adakah kita dapat satu kubus besar? Tak dapat sebab kamu tambah lagi satu kubus kat tepi ni, kamu tak akan dapat satu bentuk kubus yang besar. Kamu dapat tak dapat kubus. Tak dapat kubus. Mungkin kamu dapat segi 4.
kita dapat kuboid. Mungkin dapat kuboid. Contoh kalau kita susun 3 kubus. Okay, kamu susun 3 kubus. Ini 1 kubus, 2 kubus, 3 kubus. Kamu akan dapat bentuk kuboid. Kamu tak akan dapat bentuk kubus. Okay. Okay, sebab cikgu bagi contoh lagi. Bagaimana kita nak kenal 1 kuasa 3 sempurna adalah kita boleh buat dalam pemfaktoran perdana. Kita kumpulkan dalam 3 kumpulan pemfaktoran perdana. Macam mana kita nak lakukan itu? Okey, sebagai contoh kita ada 27 kuasa 3. Jadi 27 kuasa 3, kita buat pemfaktoran perdana 9 darab 3 kuasa 3. Jadi 9 bukanlah faktor perdana, kita faktorkan lagi 9, kita dapat 3 darab 3. Jadi di sini dalam bentuk kuasa 3 sempurna, kita boleh tulis sebagai 3. 3 darab 3 darab 3. Jadi kita dapat 3 kumpulan yang sama. Apabila kita dapat 3 kumpulan yang sama, okey, 3 kumpulan yang sama, dia adalah kuasa 3 sempurna. Okey, adalah kuasa 3 sempurna. Kalau kita dapat pemfaktoran perdana dan kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan yang sama, dia adalah nombor kuasa 3 sempurna. Kita tengok pula bagi 45. Adakah 45 kuasa 3 sempurna? Kita tengok 45, faktorkan 45 kepada faktoran perdana. Jadi cikgu guna pokok faktor 9 darab 5. Okey, 9 darab 5, 45. Jadi yang ni 9 bukanlah nombor perdana. 3 darab 3 adalah nombor perdana. Tapi kita dapat 3 kumpulan juga. 3 darab 3 darab 5. Okey, cikgu tanya, adakah kumpulan yang sama? Kita dapat 3 kumpulan yang tidak sama. Okey, tidak sama. Okey, di sini 3 darab 3 darab 5. Jadi 5 ni tak sama. Jadi 45 bukan. Okey, bukan kuasa 3 sempurna. Okey, kita tengok pula bagi soalan seterusnya. Okey, 215. Adakah 215 kuasa 3 sempurna? Kita tengok. Kita buat faktoran perdana bagi kuasa 215. Jadi di sini 43 darab 5 adalah kita dapat balik 215. Okey, 43 adalah faktor perdana. 15 adalah faktor perdana. Adakah kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan? Tak boleh. Kita tidak dapat kumpulkan kepada 3 kumpulan. Okey, 3 kumpulan yang sama. Jadi 215 bukan kuasa 3 sempurna. Okay, kita tengok 343 kuasa 3 adalah, adakah 343 kuasa 3 ini adalah punca kuasa 3 sempurna. Jadi, okay, cikgu nak kamu buat macam yang sebelumnya. Kita buat pemfaktoran perdana. Okay, 343 faktor dia adalah 7 darab 49. Jadi 49 bukanlah faktor perdana. Okay, bukanlah nombor perdana. Jadi 7 darab 7. Dia cari nombor perdana bagi 49. 7 darab 7. Okay, faktor adalah nombor perdana 7 darab 7, faktor perdana bagi 49. Jadi kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan. 7 darab 7 darab 7. Jadi bila kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan yang sama. Okey, 3 kumpulan yang sama. Okey, jadi kita boleh tentukan bahawa 343 kuasa 3 adalah kuasa 3 sempurna. Bulatkan nombor kuasa 3 sempurna bagi yang berikut. Okey, tadi cikgu ada sentuh yang bahawa kuasa 2 sempurna suatu nombor bulat atau integer. Jadi dia mesti nombor bulat atau integer. Okey, mesti nombor bulat dan integer. Jadi di sini kita dapat kenal pasti bahawa kuasa 3 sempurna tidak boleh perpuluhan dan pecahan. Jadi bila kita tengok soalan ni,
Yang mana puluhan dan pecahan itulah bukan kuasa kuasa 3 sempurna. Jadi ni bukan sifar perpuluhan sifar 27 bukan. 64/27 bukan. Lagi ada tak? 1/8 bukan kuasa 3 sempurna. Jadi kuasa 3 sempurna mesti di antara nombor bulat ataupun integer. Bukan nombor pecahan. Pecahan dan perpuluhan. Jadi kita semak pula bagi 48. Adakah 48 kuasa 3 sempurna? Apa kita boleh buat? Kita boleh buat pemfaktoran perdana. 48, adakah kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan faktor perdana? Jadi, 48. Apa darab 48 dapat kita cari 2 faktor 48. Kita dapat 24 kepada 24 darab 2, 48. Jadi 24 bukanlah faktor perdana. Jadi di sini 8 darab 3, 28. Di sini cikgu buka lagi. 2 darab 4, 28. Di sini cikgu buat lagi 2 darab 2. Jadi cikgu akan dapat faktor perdana iaitu 2, 2, 2, 2, 2. Adakah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 ini, kuning ni, kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan kita tak boleh kumpulkan kepada kumpulan yang sama. Jadi 48 bukanlah kuasa 3 sempurna. Kita tengok pula 100, 1331. Adakah 1331 ini adalah kuasa 3 sempurna? Jadi apa perlu kita buat? Kita darab lah. Kita cari faktor bagi 1331. Jadi 121 darab 11 adalah kita dapat 1321. Jadi 1321 faktor dia 121 darab 11. Jadi 11 adalah nombor perdana. 121 bukan nombor perdana. Jadi 121 11 darab 11 dapat 121. Jadi kita dapat 3 kumpulan faktor perdana. Kita dapat kumpulkan kepada 3 kumpulan faktor perdana yang sama. Jadi ni sama 3 kumpulan. Jadi 1331 adalah faktor perdana. Adakah 81 ni faktor perdana? Kita cuba. 81. Apa darab apa dapat 81? 9. 9 darab 9. 81. 9 bukanlah kuasa 3. Kuasa 3 nombor perdana. Jadi 9 darab 9. Adalah 3 darab 3 adalah kuasa nombor perdana. Jadi faktor bagi 81, faktor perdana bagi 81 adalah 3 darab 3 darab 3 darab 3. Jadi adakah kita boleh kumpulkan pada 3 kumpulan? Tak boleh. Jadi 81 bukanlah kuasa 3 sempurna. Kita semak lagi. Bagi 343. 343. 343. Adakah 343 ni kuasa 3 sempurna? Kita semak faktor bagi 343. Jadi 7 darab 49 adalah dapat faktor bagi 343. 49 faktor bagi 49, 7 darab 7. Jadi kamu ada 3 kumpulan. 7 darab 7 darab 7. Jadi 343 adalah faktor perdana. Adalah kuasa 3 sempurna. Jadi 120 negatif 125. Adakah negatif 125 ini adalah faktor sempurna? Jadi kita cari faktor bagi negatif 125. Cikgu dapat 5 darab 25. Mungkin ni negatif 5 darab 25 ataupun negatif 25 darab 25. Jadi di sini cikgu kata 5
darab 5 lah. 25 faktorial 5 darab 5. Jadi kita boleh buat 3 kumpulan. Okay, jadi negatif 125 adalah kuasa 3 sempurna. Jadi apa itu kuasa 3 sempurna? Kuasa 3 sempurna adalah suatu nombor bulat. Okay, mesti nombor bulat atau integer. Okay, kecuali perpuluhan atau pecahan. Okay, yang kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan faktor perdana. Okay, mesti boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan faktor perdana. Jadi kuasa 3 adalah hasil darab bagi sebarang 3 nombor yang sama. Kuasa 3 sempurna adalah kuasa 3 suatu nombor bulat atau integer kecuali perpuluhan atau pecahan yang kita boleh kumpulkan kepada 3 kumpulan faktor perdana. Mesti 3 kumpulan faktor perdana. Baik, kita belajar pula punca kuasa 3. Apa itu punca kuasa 3? Jadi, sekiranya kamu ada isi padu 1 kubus 8 unit, macam mana kita nak tentukan? Okay, kita nak tentukan dia punya panjang sisi. Panjang, lebar atau tinggi sisi isi padu ni. Macam mana kita nak tentukan? Jadi sekiranya sisi kubus mempunyai sisi yang sama panjang. Semua kubus mempunyai sisi yang panjang. Jadi kita fikirkan 3 cara yang boleh menghasilkan 8. Jadi 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Jadi oleh itu kita boleh tentukan bahawa 2 sisi panjang bagi kubus adalah 2 unit. Okay. Di sini 2 cm 2 unit. Ataupun kalau kita tukar dalam sentimeter, 2 cm. Di sini 2 cm. Okay, tinggi dia 2 cm, panjang dia 2 cm. Lebarnya juga 2 cm. Okay, ataupun 2 unit di sini. Di sini 2 unit. Jadi, kita boleh cakap bahawa punca kuasa 3 adalah songsang kepada kuasa 3. Jadi apabila kita kuasakan kuasa 2, kita akan dapat 8. Kita puncakan 8, kita akan dapat puncakan kuasa 3 bagi 8, kita akan dapat 2. Jadi cikgu nak kamu cuba modul PDPR di sini. Okey, tentukan sepanjang sisi setiap kubus berikut. Jadi apabila kita nak cari sisi setiap kubus, okey, kita boleh kuasakan punca kuasa 3, kita boleh tentukan bagi punca kuasa 3 27. Jadi ini bermaksud apa darab apa darab apa dapat 27. Jadi punca kuasa 27 adalah kalau kamu tekan kalkulator. Okey, sekejap cikgu buka kalkulator. Okey, kalau kamu tekan kalkulator di sini 27, okey. Okey, punca kuasa tekan shift punca kuasa 27 kamu akan dapat 3. Okey, jadi di sini bermaksud sisi bagi kubus ini adalah 3 cm. Ini bermaksud 3 darab 3 darab 3. Okey, cikgu juga nak tengok soalan kedua pula. Soalan kedua masih lagi sama. Kita punca kuasa 3 bagi 64. Jadi punca kuasa bagi 64, kamu boleh tekan kalkulator, punca kuasa dia adalah 27. Okey, tadi 27, sekarang punca kuasa 64, kamu akan dapat 4. Okey, kamu akan dapat 4. Ini bermaksud 4 darab 4 darab 4. Okey, kalau tanpa guna kalkulator macam mana?
Okey, boleh juga kalau kamu tak tentukan guna kalkulator nombor yang rutin ataupun nombor yang lazim. Jadi apa darab apa dapat 25. Okey, 125. Jadi kita boleh kata 5 darab 5, 25. Kamu darab lagi 5, kamu akan dapat 125. Jadi di sini punca kuasa 3 bagi 125 adalah 5. Okey, di sini adalah 5. Jadi sisi bagi 125 kuasa 3 sentimeter kuasa 3 adalah 5. Sisi bagi sentimeter kuasa 64 sentimeter kuasa 3 adalah 4. Sisi bagi 27 cm kuasa 3 adalah kubus 27 bagi kuasa 3 adalah 3 cm. Okay, bagaimana kamu nak menyelesaikan tanpa menggunakan kalkulator? Mula-mula kamu kena fikir dulu. 6 kuasa 3 bermaksud 6 darab 6 darab 6. Okay. 6 darab 6 darab 6 kamu akan dapat 216. Jadi 216. Okay. Punca kuasa 216. 16 lah di sini. Okay. Punca kuasa 216 samalah yang ni balik. Okay. Jadi 6 darab 6 darab 6. Jadi 6 punca kuasa 6. Punca kuasa 216. Di sini kalau 6 kuasa 3 adalah 216. Kamu akan dapat balik 6. Okay, kita boleh tulis dalam bentuk begini juga. Punca kuasa 6 darab punca kuasa 6 darab punca kuasa 6. Kamu akan dapat 6 punca kuasa 6 kuasa 3. Kamu akan dapat nilai dia 6. Begitu juga dengan negatif 7. Bila nombor negatif darab 3 kali, kamu akan dapat nilai negatif. Jadi negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7, kamu akan dapat negatif 343. Jadi, punca kuasa bagi negatif 343 adalah, samalah dengan negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7. Kamu akan dapat negatif 7 kuasa 3. Okay. Kalau negatif 7 kuasa 3, kita puncakan kuasa dia, punca kuasa 3, kamu akan dapat negatif 7. Okay, di sini juga boleh kamu tulis dalam bentuk begini. Okay, satu-satu punca kuasa negatif 7 darab punca kuasa negatif 7 darab punca kuasa 3 negatif 7. Kamu akan dapat punca kuasa 3 negatif 7 3 kali kuasa 3. Nilai dia juga negatif 7. Jadi kesimpulannya punca kuasa 3 adalah operasi songsang. Okey, operasi songsang bagi kuasa 3. Sekiranya saya, cikgu, kuasa 2, kuasakan kuasa 2 bagi 3, kuasa 3 bagi 2, kuasakan kuasa 2 bagi 3 kuasa 3. Jadi cikgu dapat 8. Jadi kalau cikgu punca kuasa 3 bagi 8, kalau cikgu punca kuasakan, kamu akan dapat 2. Ni punca kuasa. Jadi 8 punca kuasa 3, 2. 2 kuasa 3, 8. Okey. Kesimpulannya, kesimpulannya di sini. Kuasa 3 adalah sebarang nombor yang sama bila kamu darab 3 kali. Bila kamu darab 3 kali, nombor yang sama adalah kuasa 3. 3 darab 3 darab 3 samalah dengan 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Di sini bermaksud 27 lah. Kalau kamu tekan kalkulator pun boleh. Kamu darab terus 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Jadi di sini 3 kuasa 3 adalah 27. Punca kuasa 3 adalah operasi songsang daripada kuasa 3. Jadi jikalah kamu puncakan kuasa 27 kuasa 3, kamu akan dapat 3. Sebab 3 darab 3 darab 3, kamu akan dapat 27. Jadi, ini adalah operasi songsang. Songsang.
secara keseluruhan apa yang kamu belajar hari ini. Satu, kamu belajar cara menentukan kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Kamu belajar maksud kuasa 3 iaitu 3 sebarang 3 nombor yang sama didarabkan 3 kali kan. Dan maksud kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna tu macam mana kita nak tentukan? Kita boleh tentukan guna pokok faktor dan kita kumpulkan kepada 3 kumpulan yang sama. Dia mesti sama. 3 kumpulan yang sama. 3, kamu menentukan dan memahami maksud punca kuasa 3. Jadi, apa yang cikgu minta kamu hari ni adalah kamu punya homework. Homework kamu selesaikan modul 3.2 soalan L sampai M. Soalan L sampai M dan soalan buku teks latih diri 3.2A. Sekian hari ini daripada cikgu. Cikgu harap kamu siapkan kerja rumah kamu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis ini. InsyaAllah. Assalamualaikum.